Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sudah 3 kali cetus kontroversi. Apakah DAP sebenarnya mahu sabotaj Anwar? Pertanyaan ini timbul daripada seorang penulis blog yang terkenal, yaitu sabudinhusin.com. 3 kontroversi dibuat atau berlaku sepanjang setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Hanya dalam tempoh yang cukup singkat sebelum berakhirnya tahun 2023 ini, sudah 3 kontroversi dicetuskan oleh DAP berkaitan Melayu dan Islam di negara ini. Pertama, tentang bukan Melayu sebagai Perdana Menteri yang ditimbulkan oleh veteran DAP Lim Kit Siang. Kedua, gesaan ahli Parlimen Ceras Tan Kok Hwee agar pilihan raya PBT dimulakan pelaksanaannya di Kuala Lumpur bagi merakyatkan lagi sistem pentadbiran di ibu kota berasaskan semangat demokrasi. Ketiga, yang terbaru ialah permintaan ahli Parlimen Beruas Engko Ham agar pakar perundangan bukan Islam turut sama di bawah menganggotai jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Bermula awal tahun 2024 nanti, agaknya entah apa-apa yang bakal akan dibangkitkan oleh pemimpin DAP yang lain pula berkaitan Melayu dan Islam. Kenapa DAP tak habis-habis cuba mencetuskan kontroversi? Bagi isu terbaru yang dicadangkan oleh ia memang sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, bahkan perlu ditentang keras oleh semua umat Islam. Untuk apa urusan orang Islam dalam Mahkamah Syariah mahu dicampuri oleh bukan Islam sebagaimana diminta DAP itu? Selain pakar perundangan Islam sendiri diyakini mampu menguruskan hal-hal berkaitan kepentingan umat Islam, bukan Islam khususnya DAP tiada hak untuk campur tangan dalam hal ini. Takkan hal pertikaian nak kawin, nikah kawin, cerai berai, pembahagian harta dan penjagaan anak yang melibatkan orang Islam dalam Mahkamah Syariah mahu diambil tahu oleh DAP juga. Hal orang Islam biar orang Islam sendiri menguruskannya. Apakah DAP sejak berada dalam kerajaan sudah mau tunjuk belang ingin campur tangan dalam semua perkara di negara ini, termasuk yang eksklusif untuk orang Islam? Sebagaimana 2 saranan DAP sebelum ini mendapat bantahan keras daripada rakan-rakan dalam kerajaan, khususnya UMNO, kali ini juga ia dibantah keras oleh parti Melayu itu. Parti lain dalam kerajaan nampaknya masih senyap dan tersembunyi lagi suara mereka. Oleh kerana sudah dikira relatif kerap DAP mencetuskan kontroversi melibatkan orang Melayu dan Islam di negara ini, sebagaimana saya telah sarankan sebelum ini dalam isu Perdana Menteri bukan Melayu dan pilihan raya PBT, sekali lagi saya ingin menggesa Anwar Ibrahim agar segera memberi nasihat dan menegur parti tersebut. Sikap DAP ini tidak boleh dibiarkan kerana ia menjejaskan keharmonian dalam negara dan menjadikan kedudukan kerajaan tidak elok dipandang rakyat. Sepatutnya setelah berada dalam kerajaan, lebih-lebih lagi kerana terbinanya kerajaan perpaduan ini atas sokongan UMNO, DAP lebih sedar diri dan tahu membawa diri. Jika begini berterusan sikap mereka, tidak mungkin orang Melayu boleh gembira dalam tempoh yang lebih lama dengan keberadaan DAP dalam kerajaan perpaduan ini. Di waktu yang sama, jika berterusan begini juga, tidak mungkin UMNO pun boleh bertahan lama dalam kerajaan perpaduan pimpinan yang ada DAP ini. Pokoknya, kalau begini karena DAP, bagaimana Anwar mampu bertahan lama lagi sebagai Perdana Menteri? Melepasi setahun pun tercungap-cungap, kenapa mahu ditambah dengan isu yang tidak perlu? Dan memandang jauh lagi ke hadapan sikit dengan karenah yang sama oleh DAP, bagaimana boleh diyakini Anwar mampu meraih sokongan pengundi Melayu pada PRU 16 akan datang? Seterusnya tidak sekadar mampu bertahan sepenggal saja sebagai Perdana Menteri. Kadang-kadang, kata sabudin.com, terdetik di hati, apakah DAP mahu sabotaj Anwar? Ditulis oleh Sabudin Husin
29 Desember 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini isu yang paling hangat melibatkan perbelanjaan iklan RM 700 juta daripada dua kerajaan yang terdahulu sebelum kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, bagi memikirkan perkara ini kita amat kecewa kerana nilai 700 juta itu bukan satu nilai yang kecil. 700 juta adalah nilai yang sangat besar dan luar biasa. Kalau digunakan untuk pembangunan negara, kita jangkakan beberapa buah hospital atau buah sekolah boleh dibina. Dan yang lebih menghairankan ialah di mana uang itu berada dan untuk apa iklannya, dan iklan itu jenis apa dan dibayar kepada siapa. Itu sebabnya seorang menteri yaitu Fahmi Fadzil turut menyatakan bahawa menjadi hak rakyat untuk mengetahui bagaimana RM 700 juta bagi iklan publicity yang dibelanjakan dua kerajaan terdahulu. Tidak salah untuk rakyat untuk bertanya dan cuba mengorek isu tersebut. Ada orang yang marah apabila dikorek isu ini, tetapi untuk makluman kita semua, nilai RM 700 juta itu sebahagiannya datang daripada para pencukai, para pembayar cukai yang ada di Malaysia. Maka itu sebabnya rakyat Malaysia memang sangat berhak, mempunyai hak untuk mengetahui di mana uang yang dibayar itu, cukai yang kita bayar itu ke mana. Kalau sekadar untuk membuat iklan sehingga 700 juta, itu memang boleh kata sudah melampau. Kemana uang itu, kepada siapa, dan iklannya untuk apa? Kalau iklan itu untuk mendapatkan pelaburan, menambahkan pendapatan negara, ini tak apa. Tapi kalau untuk sekadar nak dapatkan promosi, publicity bagi orang-orang tertentu, parti-parti tertentu, itu adalah tidak adil sama sekali. Itu sebabnya kita setuju apabila Fahmi Fadzil kata, rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta bagi iklan publicity dibelanjakan dua kerajaan terdahulu. Rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta ringgit bagi iklan dan publicity dibelanjakan oleh kerajaan terdahulu, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Menerusi catatan di media sosial X hari ini, beliau berkata perbelanjaan tersebut adalah sangat besar. Ini bukan sangat besar, tapi ini melampau besar. Ramai rakyat katakan, netizen kata ini bukan sekadar besar, tapi melampau besar. Mereka kata tak apalah kalau hanya sekadar 10, 20, 30 juta maupun 100 juta itu masih boleh diterima akal. Tetapi kalau sudah 700 juta itu dah melampau, kata mereka. Kata Fahmi lagi, rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta ini telah dibelanjakan. Sama ada semua direkod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang langgar undang-undang, katanya. Kita menyeru supaya kalau ada berlaku salah guna kuasa, salah guna uang, haruslah segera didakwa. Kerana uang itu adalah milik rakyat Malaysia. Media sebelum ini melaporkan kerajaan persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tahun 2020 hingga 2022. Perbelanjaan tersebut digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu dalam mewawarkan pencapaian dan usaha kerajaan. Oh, rupa-rupanya di sini uang itu digunakan. 700 juta hanya digunakan untuk memuar-warkan pencapaian dan usaha daripada kerajaan yang terdahulu. Adakah Anda setuju dengan perkara itu? Bukankah nilai itu boleh dikurangkan lagi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.